Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 ingin membentangkan kajian kami berkenaan pengurusan murid pelbagai upaya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 9 orang, iaitu Muhammad Syahril, Fifi Arika, Nurul Adila, Nur Anis Sofia, Muhammad Syafiq, Rina Zila, Nur Syazwani, Nurul Suhaida dan juga Nur Fatin Atika. Baiklah, kita akan beralih pada bahagian yang pertama, iaitu bahagian pengenalan. Pengurusan murid pelbagai upaya merupakan perbincangan terhadap proses dan juga langkah yang diambil untuk membantu murid-murid yang mengalami masalah dalam pembelajaran. Pendidikan khas merupakan salah satu program pendidikan yang disediakan untuk kanak-kanak dengan keperluan khas. Kanak-kanak berkeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Kajian ini memfokuskan kepada peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks mendidik murid-murid berkeperluan khas secara berkesan. Seterusnya ialah definisi konsep. Pendidikan khas ialah pendidikan khusus yang disediakan untuk kanak-kanak dengan keperluan khas seperti masalah penglihatan, masalah pendengaran, serta masalah dalam pembelajaran dan pintar cerdas. Kanak-kanak berkeperluan khas merujuk kepada murid-murid yang mempunyai kecacatan penglihatan, pendengaran dan masalah pembelajaran. Teknik yang digunakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran mestilah bersesuaian dengan tahap kefahaman pelajar berkeperluan khas tersebut. Program inklusif didedahkan kepada pelajar-pelajar tersebut, di mana program ini menumpukan pelajar khas belajar bersama-sama pelajar normal dalam kelas biasa serta dibantu oleh guru resos pendidikan khas. Berdasarkan Akta Pendidikan 1996, Peraturan Pendidikan Khas 2013 Bahagian 3, pendidikan bagi murid berkeperluan pendidikan khas di suatu sekolah khas atau di sekolah yang melaksanakan program pendidikan khas inklusif PPKI pada peringkat prasekolah, rendah, menengah atau lepas menengah. Kajian ini memfokuskan kepada peranan guru sebagai pengurus pembelajaran dalam konteks mendidik murid-murid berkeperluan khas secara berkesan. Baiklah, kita akan beralih pada bahagian yang kedua, iaitu latar belakang. Sekolah yang kami kaji ialah SMK Orang Kaya Haji Kuala Lipis, Pahang. Unit Program Pendidikan Khas Integrasi PPKI di SMK Orang Kaya Haji ditubuhkan pada tahun 2004. Berikut adalah data unit PPKI pada tahun 2021, di mana bilangan guru PPKI SMK Orang Kaya Haji adalah seramai 50 orang, 24 orang bilangan murid PPKI, 2 orang bilangan pembantu pengurus dan juga mempunyai 4 buah kelas bagi murid PPKI. Seterusnya ialah latar belakang responden. Nama responden ialah Puan Nurliza binti Zain Rashid yang berumur 47 tahun, merupakan seorang guru SMK Orang Kaya Haji yang berpengalaman mengajar selama 21 tahun dan tempoh mengajar kelas PPKI adalah selama 13 tahun. Terusnya, saya akan meneruskan pembentangan ini dengan menghuraikan objektif kajian dan kaedah kajian. Objektif kajian bagi kumpulan kami adalah yang pertama, mengenal pasti kategori murid berkeperluan khas di SMK Orang Kaya Haji. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan untuk pendidikan murid-murid berkeperluan khas. Dan yang ketiga, mensintesis amal pengurusan yang berkesan dalam mengurus pembelajaran murid berkeperluan khas. Kaedah kajian kami ialah kaedah kualitatif, iaitu berdasarkan temu bual yang dijalankan menerusi platform Google Meet. Dapatan kajian pertama, kategori murid berkeperluan khas di SMK Orang Kaya Haji. Terdapat 24 orang murid berkeperluan khas yang mengalami masalah pembelajaran tersendiri seperti autism, sindrom Down, ADHD dan lembab. Kemudian, mereka telah diasingkan kepada 4 buah kelas yang terdiri daripada 2 kelas kepujian sederhana dan 2 buah kelas kepujian rendah. Bagi kelas kepujian sederhana, mereka didedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang asas melalui buku teks, manakala kelas kepujian rendah pula mereka lebih didedahkan dengan aktiviti melukis, mewarna serta membuat collage. Terusnya, dapatan kajian kedua, faktor-faktor pengurusan pembelajaran yang berkesan untuk pendidikan murid berkeperluan khas. Antaranya, guru mengajar mengikut kemampuan murid pendidikan khas. Seperti yang kita sedia maklum, tindak balas fahaman bagi murid pendidikan khas ini adalah berbeza dengan fahaman murid normal. Mereka lebih memerlukan masa yang panjang dan berterusan untuk membiasakan diri mereka. Maka dengan itu, guru haruslah bijak melaksanakan pengajaran agar dapat memastikan mereka menguasai apa yang perlu dicapai.
Selain itu, guru berusaha mewujudkan kepercayaan dalam hubungan komunikasi antara guru dan murid pendidik khas. Mereka lebih memerlukan tumpuan yang lebih agar mereka tidak berasa tersisih dengan murid-murid yang lain. Contohnya, guru sentiasa bertanya khabar dan memberi pujian. Tidak lupa juga yang paling utama, pembelajaran berpandukan kandungan buku teks pendidikan khas. Silibus pembelajaran murid pendidikan khas ini diagihkan mengikut tahap kemampuan mereka. Maka, guru hanya perlu melaksanakan pembelajaran seiring dengan apa yang perlu dikuasai oleh murid pendidikan khas ini. Dapatan kajian yang terakhir iaitu amalan pengurusan yang berkesan dalam mengurus pembelajaran murid berkebutuhan khas. Guru PPKI di sekolah ini menggunakan penilaian berasaskan RPI iaitu Rancangan Pendidikan Individu. RPI ini terbahagi kepada dua iaitu jangka panjang dan jangka pendek. Melalui penilaian seperti ini, guru dapat melihat tahap kefahaman yang perlu dikuasai oleh murid tersebut mengikut kemampuan mereka dari semasa ke semasa. Seterusnya, murid berkebutuhan khas ini juga turut didedahkan dengan pendidikan luar bilik darjah. Contohnya, aktiviti terapi bowling, lawatan sambil belajar dan aktiviti kayak. Di sini kita dapat melihat bahawa murid berkebutuhan khas ini bukan sahaja didedahkan dengan akademik, malah sukan juga mampu dilaksanakan oleh mereka yang mempunyai kekurangan. Seterusnya, untuk bahagian analisis SWOT yang pertama dari segi kekuatan, pengurusan pembelajaran murid pelbagai upaya yang baik dan sistematik dapat membantu murid berkeperluan khas untuk menjalani proses pembelajaran dengan baik. Dan seterusnya, dari segi peluang, kaedah pengurusan dan sistem pembelajaran yang baik dapat memberi peluang kepada murid berkeperluan khas untuk menambah subjek kemahiran lain selain daripada subjek kemahiran sedia ada. Contohnya, daripada pandai menjahit kepada pandai memasak. Seterusnya, yang ketiga, dari segi kelemahan, pengurusan pembelajaran murid berkeperluan khas memerlukan peruntukan yang banyak dari aspek teknologi seperti telefon pintar, komputer bagi tujuan pembelajaran murid-murid berkeperluan khas. Dan yang keempat, dari segi halangan, mengalami masalah kekurangan teknologi pembelajaran dan kekurangan guru terlatih bagi mengurus pembelajaran murid-murid berkeperluan khas kerana murid-murid berkeperluan khas ini memerlukan sokongan yang kuat dari segi mental dan fizikal supaya mereka terus bersemangat menuntut ilmu dan menjalankan kehidupan mereka seperti orang normal. Seterusnya, untuk bahagian rumusan, pembelajaran dan pendidikan murid berkeperluan khas justru amat penting yang memerlukan pengurusan yang eksklusif daripada guru-guru yang terlatih. Hal ini bertujuan bagi membolehkan insan yang berkeperluan khas ini mampu hidup secara normal, seterusnya menyumbang bakti kepada kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat dan negara.